Hello guys, Assalamualaikum. Syufi Mafia Gama'ah ila qanat YouTube. Welcome back to my channel lagi guys. Pada video kali ni aku nak sharekan satu peristiwa yang tragis yang berlaku kat Palestin pada tahun 1948. Yang mana dia berlaku dekat sebuah perkampungan kecil Palestin dan tempatnya juga terletak di sebelah barat Baitul Maqdis. Apa nama dia? Deir Yassin tempatnya. Kalau korang nak tahu juga peristiwa ni sangat tragis kejam berlakunya. Yang mana orang Yahudi ni mereka mencincang umat Islam dan saudara kita kat sana. Mereka cincang habis-habisan bahkan dipotong. Mereka menyembelih saudara kita, bom rumah mereka. Nak tahu juga peristiwa ni start pada 9 April 1948. Cerita dia macam ni, yang mana pada waktu malam time tu mereka sedang berehat dan mereka mendengar terowong suara daripada pihak penjajah Zionis ni. Mereka memberi suara amaran supaya keluar daripada kampung mereka. Dan sebelum mereka nak keluar pada kampung mereka tu, Israel dengan angkatan mereka sudah serang kampung Deir Yassin. Bahkan teruk mereka bakar kampung ni. Tak sempat, mak kata tak sempat orang Palestin nak buat apa-apa tindakan. Memang tak adil lah. Peristiwa ni memang tak adil mereka buat habis-habisan orang Palestin ni. Dan orang Yahudi yang terlibat dalam peristiwa Deir Yassin ni terdiri daripada 3 kumpulan. Dan 3 kumpulan ni dinamakan sebelum terjadinya Israeli Occupation Force, yakni IOF, IDF, Israeli Defense Force. Apa nama dia? Haganah, Irgun dan Stern. Yang mana 3 kumpulan ni mereka bekerjasama. Mereka serbu kampung Deir Yassin ni. Mereka sembelih saudara kita kat sana. Bahkan wanita yang mengandung pun turut dibunuh. Bahkan yang baru mengandung 9 bulan, mereka dicincang, perut mereka tu dicincang habis-habisan Bukan dicincang saja, bahkan mereka ditembak. Peristiwa ni sangat kejam Peristiwa ni bahkan ditutup oleh media. Tak semua benda ni boleh tahu. Bahkan kanak-kanak seramai 52 kanak-kanak turut dibunuh, diseksa depan mak ayah mereka. Korang bayangkan, peristiwa ni berlaku depan mata kita. Anak-anak kita dibunuh sendiri depan kita, adik-adik kita dibunuh. Memang tragis memang sangat dahsyat peristiwa ni. Peristiwa ni juga berlaku selama 2 hari. 2 hari berturut-turut sepanjang malam. Memang menderita rakyat Palestin dekat kampung Deir Yassin ni. Kampung dia kecil je, tapi nak kata sekejap tak sekejap Israel boleh kuasai dengan pantas. Jumlah yang terkorban dalam peristiwa Deir Yassin ni hampir 254 rakyat Palestin yang terkorban dalam peristiwa ni. Dan kalau korang nak tahu juga, dalam peristiwa Deir Yassin ni ada dalang di sebalik peristiwa ni. Bahkan ada yang menyuruh ataupun yang mengarahkan tentera-tentera Zionis ni membantai saudara kita kat sana. Terdiri daripada 3 presiden Israel yang utama lah, yang dah lama dah. Dia adalah David Ben-Gurion, Yitzhak Shamir dan Menachem Begin. 3 orang presiden ni yang merancang ataupun memplan mereka membuat plan untuk menyerang. Sangat strategik mereka memplan Bahkan rakyat Palestin pun tak tahu, tak ada seorang pun yang tahu peristiwa ni bakal berlaku. Memang sangat bijak mereka sangat bijak menyerang kampung Deir Yassin ni. Itulah yang dapat aku ceritakan peristiwa Deir Yassin, yang mana mereka sangat licik yakni Yahudi ni mereka sangat licik dalam membuat plan atau membuat tindakan untuk menyerang ataupun untuk merampas tanah Palestin ni daripada rakyat asalnya. Dan peristiwa ni tidak mendapat pembelaan sampai sekarang. Bahkan makin teruk peristiwa Palestin ni makin panas, terus panas dan panas sampai sekarang. Tak sikit pun dapat pembelaan. Bahkan PBB pun turut menyokong tindakan Israel ini sejak tahun 1947 lagi. Dan paling menyedihkan lagi peristiwa Deir Yassin ni melibatkan melibatkan wanita-wanita, kakak-kakak kita kat sana, yang mana mereka diseksa teruk mereka bahkan mereka di lapangan, bahkan mereka dibawa berharap dalam keadaan mereka tak berpakai baju di sekitar Baitul Maqdis sebelum mereka ditembak bertubi-tubi. Memang kejam sangat kejam peristiwa ni, memang kejam. Bahkan tak diceritakan peristiwa ni. Antara moral ataupun pengajaran yang perlu kita ambil daripada peristiwa ni, kita perlu bersiap siaga walaupun apa pun yang terjadi walaupun kita serba kekurangan, tapi kita ada persiapan yang rapi untuk menghadapi penjajah ni. Okay guys, aku nak sharekan juga satu satu cerita ataupun peristiwa yang best yang berlaku pada bulan Ramadan tahun ni 2022 ni. Pada Ramadan yang lalu, yang mana rakyat Palestin mereka berpuasa, dalam masa yang sama mereka berperang sebanyak 5 kali 5 kali berturut-turut nak mempertahankan Masjidil Aqsa ni. Jadi aku tengok mereka punya semangat ni. Kalau kita tengok semangat mereka ni, kita amati mereka punya semangat ni, memang tak ada tandingi luar biasa semangat mereka ni. Bahkan ada mereka yang daripada penduduk tebing barat, mereka sanggup memanjat tembok. Kalau korang perasan, ada tembok pemisah yang memisahkan rakyat Palestin dengan Masjidil Aqsa. Jadi
payahlah rakyat Palestin nak panjat, bahkan payah nak pergi ke Baitul Maqdis. Tetapi dengan semangat bulan Ramadan ni, mereka sanggup panjat tembok pemisah. Mereka sanggup panjat semata-mata untuk sembahyang di Masjidil Aqsa. Cuba bayangkan, bahkan ada yang patah kaki sebabkan ada yang terjun daripada tembok tu. Jadi memang sangat terkesan. Gila, kita serba mewahan, kita boleh pergi ke masjid, bahkan masjid depan rumah pun tak terpergi kan. Tapi semangat mereka ni memang tak ditandingi lah. Bahkan hampir 250,000 rakyat Palestin daripada warga tebing barat pergi ke Masjidil Aqsa sembahyang di sana. Bahkan tahun ni boleh kata tahun yang meriah lah, tahun yang gembira buat rakyat Palestin. Cuba bayangkan mereka yang tidak pernah nampak Masjidil Aqsa depan mata, tapi first time nampak, mereka menangis. Bahkan mereka ada yang sujud syukur. Nak kata bahkan tuan rumah sendiri tak boleh nak masuk Masjidil Aqsa pun punya payah. Kata penjajahan, tetapi dengan semangat mereka yang berkobar-kobar sejak 1948 sampailah sekarang ni tahun 2022, still membangun panas semangat mereka ni. Itu yang patut kita contohilah, semangat mereka ni yang patut yang kita amati, yang patut kita contoh. Kalau korang nak tahu juga, peristiwa Ramadan ni boleh kata peristiwa yang luar biasa. Mereka sanggup mempertahankan Masjidil Aqsa dalam keadaan puasa, dalam keadaan yang letih. Cuba bayangkan, mereka bertarung sebanyak 6 kali, tak silap aku, 6 kali dalam bulan Ramadan. Bahkan mereka sanggup suci ke Masjidil Aqsa, membersihkan Masjidil Aqsa walaupun berkali-kali peluru-peluru getah penjajah terus menembak Masjidil Aqsa. Memang luar biasa. Bahkan dalam pertempuran tu juga mereka ada yang terkurung, bahkan yang muhasarinah, yang terkurung dalam Masjidil Aqsa. Bahkan mereka bukan duduk diam, bahkan mereka boleh psycho pemikiran penjajah Israel ni. Bahkan mereka ada memasang safaratul inzar ataupun orang panggil silent amaran. Memang kan, kalau kau nak tahu juga, Hamas kalau nak serang roket, mereka hantar roket ke Israel, Tel Aviv, mereka akan memberi silent amaran. Jadi Yahudi memang takut lah kalau dengar silent. Tapi punya cerdiknya rakyat Palestin ni, mereka pasang silent dalam Masjid Aqsa. Time-time mereka dengar tu, pakai Yahudi cuak lah. Kalau korang nak tahu juga, time tu nya Masjidil Aqsa diserang. Dalam masa yang sama juga mereka meraihkan Hari Raya Aidil Fusri, yakni mereka Hari Raya korban mereka lah, nak kata mereka raikan. Punya kata hebat orang Palestin ni, mereka berjaya menggagalkan hari perayaan mereka ni. Bahkan tak ada seorang pun yang boleh masuk ke Masjidil Aqsa melainkan orang Islam sahaja. Memang kata hebat lah orang Palestin ni, luar biasa. Itulah dapat aku ceritakan pada video kali ni. Dan aku nak sharekan juga satu berita sedih, satu berita sedih yang mana ia terjadi kepada seorang, dia melibatkan seorang wartawan Al Jazeera. Kalau kau nak tahu, Al Jazeera ni merupakan media lah, antara media yang share banyak pasal Palestin ni. Yang mana kejam Israel ni, nak kata kejam, yang berlaku baru-baru ni pada 11 Mei yang lalu, minggu lepas, yang melibatkan seorang wartawan. Wartawan ni memang sangat memberi pengaruh yang besar kepada dunia media. Mak kata kalau kita sebut nama dia ni, memang tak asing dalam dunia wartawan ni. Nama dia Shirin Abu Akleh. Wartawan yang sangat konsisten men-sharekan, mengkongsikan berita Palestin dekat seluruh dunia ni. Boleh kata dia seorang mentor kepada wartawan-wartawan yang ada kat kita bumi Arab ni. Memang hebat. Walaupun dia seorang Kristian tapi dia sangat sayang kepada orang Islam Palestin ni. Bahkan dia saat kematian dia tu, ribuan umat Islam, ribuan rakyat Palestin menyanjung dia lah. Bahkan berarak dia punya mayat tu. Memang hebat. Tapi nak kata kejamnya, peristiwa ni berlaku pada 11 Mei, hari Rabu lepas. Yang mana time tu Shirin Abu Akleh ni, dia sedang buat liputan akhbar. Dia duk time cakap depan kamera, cakap depan media apa yang berlaku dekat Jenin. Kalau kau nak tahu, Jenin ni sebuah tempat Palestin yang berada di tebing barat. Jenin ni memang tempat merah, zon merah paling bahaya. Bahkan pertempuran terus berlaku sampai sekarang dekat Jenin ni. Tapi sedihnya, saat dia sedang buat liputan, Shirin ni sedang buat liputan, Israel menembak dari jarak yang jauh pakai sniper, pakai peluru hidup lah tu. Dia tembak dekat kepala Shirin Abu Akleh. Pun dalam kepala mereka tembak peluru hidup ni, masih hidup peluru ni. Peluru hidup nama pun peluru hidup. Memang dia memakan isi dalam-dalaman kepala ni. Jadi pemergian Shirin ni memang sangat menyedihkan bagi dunia-dunia Palestin, dunia-dunia wartawan, dunia-dunia sahafin, jurnalis. Jadi saat proses kebuminya Shirin Abu Akleh ni,
banyak cabaran ni, banyak cubaan daripada pihak penjajah ni. Memang Israel ni walaupun yang benar sudah mati, mereka still berdendam. Ini sifat Yahudi ni, mereka sangat berdendam dengan umat Islam ni. Bahkan saat mayat Shirin Abu Akleh sampai dekat hospital Faransi, dekat Baitul Maqdis, dekat dengan rumah dia. Rumah Shirin ni dekat Baitul Hanina di Baitul Maqdis. Saat sampai dia punya mayat tu, orang Yahudi mereka tolak macam tu. Mereka tolak orang yang bawa dia punya mayat ni, bahkan nak hampir-hampir jatuh. Tetapi semangat orang Palestin ni, mereka kata hebat, mereka boleh lawan pihak penjajah ni. Walaupun dalam keadaan mereka tekanan kuat tu, mereka nak bawa jenazah tu, bawa mayat tu. Jadi memang kan selamat dikebumikan di Jabal Sahyun, berada di Baitul Maqdis sana. Jadi walaupun Shirin Abu Akleh ni sudah mati, tetapi dia punya suara terus sampai ke dunia. Bahkan Israel ni sangat takut dengan Shirin Abu Akleh. Kalau kau nak tahu juga, salah satu sifat Yahudi ni, mereka takut dengan orang yang sampaikan kebenaran, sampaikan tentang berita Palestin ni dekat media-media. Sebab tu salah satu punca antara kematian Shirin Abu Akleh ni, mereka takut. Sebab tu mereka membunuh Shirin Abu Akleh ni. Jadi memang risiko seorang jurnalis, risiko seorang wartawan ni memang bukan mudah. Mereka terpaksa menghadapi cabaran sebab benda yang benar kan. Jadi jangan pernah berputus asa lah, sebab kita pun sebagai ahli media sosial kan, untuk sampaikan kebenaran tentang Palestin ni. Dan ada satu lagi rakyat Palestin yang aku syok nak share kat korang, yang mana dia ni memang seorang pemuda yang hebat lah. Baru umurnya 23 tahun masih muda, tetapi semangat untuk mempertahankan Masjidil Aqsa memang kalah dengan kita. Nama dia Walid Sharif. Ketika itu pada bulan Ramadan, pada minggu ketiga, hari Jumaat, dia yang sangat parah. Dia tembak oleh tentera Israel ni. Mereka tembak pakai peluru getah. Bahkan dia cedera dalam keadaan yang sangat parah, Walid Sharif ni. Bahkan sehari selepas kematian Shirin Abu Akleh ni, dia pula turut meninggal syahid. Saat dia punya pemakaman ni, orang Palestin punya semangat mereka mempertahankan jenazah dia, mempertahankan mayat Walid Sharif ni. Memang dahsyat, mana dahsyat Walid Sharif ni. Siapa yang memuliakan Masjidil Aqsa, tengok Allah muliakan dia macam mana kan. Saat mereka membawa pemakaman, mereka membawa mayat Walid Sharif ni daripada hospital Maqasid di Baitul Maqdis tu. Cuba bayangkan jauh tu, mereka nak membawa tu risiko tinggi. Dan tu juga tentera Israel mereka menjaga jalan, mereka tutup jalan, tak boleh nak lalu lah. Mereka tutup semua jalan dekat Jabal Mukabbir, dekat Baitul Maqdis. Bahkan seluruh pintu Masjidil Aqsa semua ditutup sebab mereka nak kebumikan dekat perkuburan Maqbaratul Mujahidin, di perkuburan Mujahidin yang terletak di Jalan Salahuddin Al-Ayyubi dekat Baitul Maqdis sendiri. Memang kejam Israel ini. Tetapi walaupun berlaku macam tu, orang Palestin still boleh solat. Dan tu waktu maghrib mereka still boleh solat dekat Masjidil Aqsa, di pintu Masjidil Aqsa. Bahkan ada yang solat di depan Babul Asbaq, mereka solat depan pintu. Memang kata tabah mereka sebab mereka nak mempertahankan jenazah Walid Sharif ni. Walau apa pun berlaku, mereka still boleh bawa jenazah Walid Sharif ni dekat dalam Masjidil Aqsa. Mereka bawa, mereka berharap, bahkan mereka membuat demonstrasi besar-besaran. Memang kalau kita dengar tu turut semangat memang semangat kalau kita dengar. Dalam perjalanan mereka nak membawa jenazah Walid Sharif ni, memang pertempuran berlaku besar-besaran. Waktu mereka nak bawa jasad Walid Sharif ni dekat perkuburan Mujahidin, ada yang diserang, ada yang ditangkap, ada yang dibaling bom oleh bom bunyi oleh Israel. Mereka baling. Bahkan yang ditangkap, ada yang cedera. Bilangan cedera pada waktu pertempuran di sana tu seramai 200 orang, dan ada 35 orang rakyat Palestin turut ditangkap oleh orang Israel ni. Jadi mereka punya risiko memang sangat tinggi. Dia punya gambaran dia sama macam peristiwa Shirin Abu Akleh yang waktu mereka turut serta dalam bumikan jasad Shirin Abu Akleh ni. Jadi memang banyak yang kita boleh pelajari daripada semangat orang Palestin ni, yang mana semangat mereka ni tak pernah mati untuk mempertahankan tanah air mereka ni daripada sebarang bentuk penjajahan Israel ni. Yang mana Israel ni banyak buat plan mereka banyak buat plan, tetapi gagal plan mereka ni. Dan insya-Allah kita doakan jugalah buat mereka supaya kemenangan berpihak kepada rakyat Palestin. Ini juga yang aku nak sampai kat korang, yang mana pada tarikh 28 Mei kata bulan ni juga, orang Yahudi mereka nak merobohkan Qubatus Sakhra yang korang nampak kat Masjidil Aqsa, kubah warna kuning tu, kubah besar tu yang kalau korang nak tahu, itu bukan Masjidil Aqsa tetapi terletak di dalam kawasan Masjidil Aqsa. Jadi mereka nak merobohkan benda ni, mereka nak merobohkan tempat suci kita ni. Kita tak boleh biarkan. Tidak ada cara lain melainkan kita terus sharekan media sosial, biar semua dunia tahu, biar semua dapat
sampai ke seluruh dunia lah. Aku nak sharekan juga satu peristiwa lagi tetapi ini berlaku dekat sebelah negeri Palestin. Jiran lah, mak kata jiran. Berlaku di Syria. Kalau korang nak tahu, Syria ni antara tempat yang lagi 2 kali ganda lagi teruk ditembak, dibom, diserang lebih daripada Palestin. Tapi peristiwa Syria ni memang media tutup lah, memang lagi tutup. Tak ada seorang pun dapat tahu. Aku dedahkan mana peristiwa ni berlaku dekat Damsyik, ibu kota Syria. Kalau korang nak tahu, Damsyik merupakan ibu kota Syria. Kalau Palestin, Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa tu. Kalau Lebanon adalah Beirut. Kalau Jordan adalah Amman. Yang aku nak sentuh sekarang dekat Syria, Damsyik, yang mana tentera penjajah rejim Bashar Assad ni. Kalau kau nak tahu, Bashar Assad ni dia satu angkatan dengan Israel. Kalau kau nak tahu apa beza Bashar Assad dengan Israel, tak ada beza. Mereka adalah adik-beradik merancang untuk membunuh atau menghancurkan bumi Syam ni. Yang mana mereka yang membunuh rakyat Syria yang miskin, yang kesusahan. Kisah siapa kau kaya ke kau miskin, mereka membunuh semuanya. Sedihnya dalam peristiwa tu kan mengorek tanah-tanah ni, mereka buat perkuburan besar dan mereka membawa rakyat-rakyat Syria yang tak bersalah, mereka ikat mata, tolak dalam lubang kubur tu beramai-ramai, mereka tembak. Selagi hidup mereka tembak. Boleh kata 200 lebih rakyat Syria yang tak bersalah masuk dalam lubang kubur tu. Besar selagi hidup mereka tembak. Selepas tembak tu mereka bakar jasad rakyat Syria ni hidup-hidup. Kejam Kalau kau nak tahu, peristiwa ni bukan berlaku baru-baru, tapi sejak 40-an lagi dah berlaku peristiwa kat Syria ni. Memang lebih daripada 42,000 rakyat Syria bom, dibunuh yang kejam. Jadi aku minta kepada semua yang melihat ni supaya ambil tindakan, walaupun apa cara sekalipun. Dengan kita share, paling penting kita share sebanyak-banyaknya dekat media sosial. Benda ni sangat penting. Ok guys, sebelum aku tutup video ni, aku nak sharekan juga 3 tahanan Palestin. Mereka dikurung lama mereka ditangkap tanpa sebab. Dia panggil al-i'tiqalul idari, penangkapan yang tak ada sebab, tangkap tanpa sebab. Cuba bayangkan kita duduk saja-saja ditangkap. Ini Palestin sekarang. Antara satunya nama dia adalah Raid Rayyan, yang mana dia sekarang sedang membuat mogok lapar secara berturut-turut. Hari ni dah 47 hari. Cuba bayangkan mereka mogok lapar ni, tak makan, tak minum. Kuat mental mereka. Selepas aku kaji balik mereka membuat mogok lapar ni sebab tujuannya untuk mendapatkan attention dunia, supaya dunia membuat desakan kepada Israel ni. Memang bijak orang Palestin ni. Tahanan yang kedua bernama Khalil Audah, yang mana dia membuat mogok lapar yang sama selama 77 hari. Memang wow, dahsyat orang Palestin. Dia buat 77 hari. Salah satu cara untuk kita support mereka adalah, tak ada cara lain, kita kena share sebanyak-banyaknya dekat media sosial. Kita membuat hashtag tu, aku akan share dekat ruangan komen di bawah ni. Yang ketiga, seorang pertahanan Palestin kanak-kanak sekarang dia dah besar dah, 20-an, yang bernama Ahmad Munasarah. Kalau kau nak tahu, Ahmad Munasarah ni ditangkap sejak dia kecil. Cuba bayangkan, sejak umur 13 tahun dia ditangkap. Sebelum ditangkap tu dia ditembak kejam, cedera sangat parah, dan dia sampai sekarang tidak mendapat pembelaan. Aku lihat sekarang ni media cuba fokuskan dekat Ahmad Munasarah. Tabik media ni, yang mana sampai sekarang pihak penjajah ni mereka takut, pihak Israel ni mereka takut. Mereka angkuhkan perbicaraan mahkamah Ahmad Munasarah ni sampai berapa hari ke depannya. Minta kepada semua sekali lagi untuk kita terus sharekan maklumat-maklumat pasal Palestin ni kat media sosial. Serius aku cakap, korang punya suara sangat penting. Nampak macam kecil di satu post saja korang mampu menggugatkan hati pihak penjajah Israel ni. Ok guys, satu lagi aku nak sharekan satu berita yang bagi aku sangat memberi impak yang kuat lah, memberi takut yang kuat pada Israel yang mana mereka menangkap 7 pelajar daripada Universiti Birzeit di Ramallah. Cuba bayangkan mereka pelajar universiti saja mereka tangkap, Israel tangkap 7 pelajar ni, mereka tangkap. Apa salah mereka Kalau kau nak tahu, yang mana mereka membuat satu perdebatan yang mana mereka membuat undian undian ni mereka daripada 5 kumpulan antaranya kumpulan Wafaul Islamiyah. Boleh kata macam kumpulan kita yang politik, ada politik PAS, ada UMNO mereka buat macam tu. Tapi ada 5 kumpulan mereka buat, yang mana mereka membuat perdebatan hebat mereka membuat suara-suara lantang, yang mana isi dalam perdebatan tu mereka membuat semangat nasionalisme. Memang mereka mempertahankan tanah air mereka tu, mereka memerli pihak penjajah, mereka menghina penjajah Israel ni. Memang hebat memang respect tindakan mereka ni. Tetapi dengan sebab tu saja mereka ditangkap oleh pihak Israel.
bahkan mereka sedang dibantai dalam penjara. Nampaklah sifat penakut Israel ini memang ternyata nampak bukan saja melalui kematian Shireen Abu Akleh ni, bahkan melalui suara para pelajar saja mampu menakutkan Israel. Apatah lagi kita daripada rakyat Malaysia semangat kepada rakyat Palestin dan mampu menakutkan pihak Israel. Okey guys, itu saja yang dapat aku sampaikan pada hari ini. Apa pun korang jangan lupa terus support channel aku supaya aku lebih bersemangatlah untuk membuat konten-konten yang banyak pasal Palestin dan Syria. Okay guys, jumpa di lain hari. Assalamualaikum. Bye.